Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Andreski ada apa-apa nak cakap ke? Boleh tutup mic dulu. Okay. Terima kasih. So, hari ni kita nak belajar 4 bab. Okay. Tapi kita berfokus tau. Tak semua kita sentuh. Okay. Kita akan belajar sejarah tingkatan 4 bab 1, bab 2 dan juga sejarah tingkatan 5, bab 5 dan bab 6. Okay. So, kita pergi kepada yang pertama. Wow, okay. Untuk sejarah tingkatan 4, bab 1 dan bab 2. Okay. Apa yang korang belajar dekat dalam bab ni? Okay. Yang pertama, kita belajar tentang ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Okay. Oh, kejap. Ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Okey. Untuk yang ni kita ada satu formula, kita panggil dia RUR. Okey. Selalunya RAR, tapi yang ni RUWR. Okey. Okey, RUWR ni apa? Okey, cuba siapa-siapa komen. RUWR. RUR. Okey. Sekejap. Raja. Okey, undang-undang. Raja, undang-undang, wilayah dan lagi satu? Rakyat. Bagus. Okey. So, jom kita tulis. R-U-W-R. Okey. R tu adalah raja, undang-undang, wilayah dan juga rakyat. Okey, so ada 4 lah benda, 4 ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Kalau soalan tu dia suruh explain, okey, dia suruh terangkan ataupun jelaskan, kita kena cakap apa? Okay, kalau raja, kita explain dia sebagai tonggak utama. Okey. Tonggak utama kerajaan. Bagilah 2 explanation. Explanation lagi satu, contohnya raja ditaati dan dianggap suci. Okay, raja ditaati dan dianggap suci. Okey. Itu 2 point. Kalau undang-undang, kita nak cerita apa? Okey, undang-undang dalam sejarah, tujuan undang-undang apa? Dalam sejarah memang dia ada tulis. Undang-undang ni tujuan dia untuk menjamin ke apa? Kesejahteraan. Okey. Tu undang-undang. Lagi satu tentang undang-undang, dia akan terpakai di mana? Terpakai di seluruh wilayah pengaruh. Okey,
Wilayah pengaruh tu, WP tu wilayah pengaruh Okey. Bukan wilayah persekutuan, wilayah pengaruh. Okey. Peraturan kepada rakyat, menjamin keamanan. Boleh. Melindungi rakyat. Menjadi panduan kepada raja dan pembesar. Boleh? Boleh. Itu semua jawapan yang boleh diterima. Okey, jap. Okey, so sekarang ni kita nak pergi ke wilayah pula. Okey. Wilayah apa? Korang nak explain wilayah. 2 point. Hmm. 2 point untuk wilayah. Apa korang nak explain? Kawasan. Takkan nak tulis kawasan je. Wilayah ni adalah kawasan yang rakyatnya menerima dan mengakui pemerintahan raja. Pemerintahan raja. Okey. Macam tu pula. Okey, so point lagi satu. I takut untuk sejarah. Tak apa. Kita slow. Okey. Kita slow. Okey. So, kawasan yang mengakui, rakyatnya mengakui raja sebagai pemerintah. Lagi satu point. Kita boleh bagi contoh tau. Contohnya, kerajaan Funan apa wilayahnya? Funan, wilayah pengaruh dia adalah di Sungai Mekong. Bagi satu contoh pun tak apa. Sungai Mekong. Wilayah pengaruh kerajaan Funan. Okay. And then last kali kita nak pergi rakyat. Korang nak explain apa untuk rakyat? Rakyat ni penduduk. Penduduk dalam apa? Penduduk dalam wilayah. Okey. Ni kita bagi 3 point lah sebab rakyat senang. Korang kan rakyat. Setia. Dan setia kepada raja. Lagi satu. Okey. 2 point je lah. Kalau kita nak bagi contoh, korang boleh bagi contoh. Rakyat Sriwijaya. Rakyat Sriwijaya buat apa untuk menunjukkan diorang ni rakyat? Dia upacara meminum air sumpah. Diorang minum air sumpah. Yang ada dekat inskripsi Telaga Batu tu. Itulah air sumpah. Okey. Itu adalah 4 ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu secara ringkas. Okey. Ni ringkas je lah. Kita tak masuk semua. Okey. So, sekejap. So, dia suruh kita, contohlah, dia suruh kita terangkan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Tadi Alam Melayu. Yang ni Kesultanan Melayu Melaka. Okey, Kesultanan Melayu Melaka ni selepas yang Funan, Champa, Sriwijaya apa semua tu. Okey. Lepas semua tu barulah munculnya Kesultanan Melayu Melaka. So, yang kedua kita belajar ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, KMM tu Kesultanan Melayu Melaka. Okey. So, apa yang ada dekat dalam ni? Meminum air sumpah. Minum air sumpah. Okey.
Enkripsi Telaga Batu. Okay. So, kita ada kerajaan, rakyat, kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang dan lambang kebesaran. Okay. So, dia sama tau. Kita boleh guna RUWR. Okay. RUWR. Tapi dia ada lagi dua extra. Okay. Dua extra tu apa? Dua extra tu adalah lambang kebesaran dan juga kedaulatan. LD. World. Macam tu pula. Okay. Okay. So yang ni ikut korang lah, korang nak buat macam mana. Tapi saya buat macam ni. Okay. So RUWR tu korang boleh macam biasa, macam explanation dia sama. Okay. Bukan explanation dia sama. Explanation dia lain sikit. So untuk R tu adalah kerajaan. Kerajaan ni apa? Kerajaan ni adalah kerajaan dia muncul sebab apa? Kenapa ada kerajaan? Sebab muncul kerana bukan okay. Kerana adanya raja. Okay. Yang kedua, kita nak explain apa kerajaan ni. Kerajaan ni, okay, raja pemerintah tertinggi. Raja lah yang pemerintah tertinggi. Oops. Tak muat. Okay. Boleh lah tu. Okay. So, muncul. Sampai pukul berapa live hari ni? Dia ikut. Okay, maybe kita habis pukul 12. Okay. Saya tak pasti lagi. Saya tak pasti. Okay. So, kita tengok dulu. Kita habis pukul berapa. Okay. Untuk undang-undang, dia untuk mengukuhkan kerajaan dan melindungi rakyat. Okay. Tapi korang boleh tulis kalau tentang undang-undang. Sekejap. Undang-undang. Kalau undang-undang dalam KMM, kita punya undang-undang kita boleh masukkan apa? Kita boleh masukkan hukum kanun Melaka. Okay? Hukum kanun Melaka. K tu huruf besar. Hukum kanun Melaka. Okay? And then yang lain bolehlah letak menjamin kesejahteraan rakyat ke apa lagi? Mengukuhkan kerajaan, melindungi rakyat. Boleh. Okay. So untuk W, wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh explanation dia sama. Okay. Cuma takkan kita nak bagi contoh kerajaan Funan kan? Wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh kita bagilah apa wilayah pengaruh dia? Wilayah pengaruh ni kita bagi dia yang ada 3 tu. Siapa tahu ada 3 jenis wilayah pengaruh? Wilayah apa? Ada 3 jenis wilayah pengaruh. Ini dah banyak kali kot rasanya korang buat latihan ada wilayah pengaruh apa. Ada 3 wilayah pengaruh.
wilayah penaklukan. Lagi? Naungan jajahan taklukan. Betul. Naungan jajahan taklukan. JNT. Okey, ingat JNT je. Okey. Jajahan naungan taklukan JNT. Korang pernah kan order barang guna JNT? Okey. Yang join live ni je yang akan faham nota saya ya. So kalau kawan korang macam apa JNT ni? Kalau korang share nota ni nanti, okey. Nanti korang inform dia orang suruh tengok recording Okey. Okey. So next kita akan pergi kepada apa? R adalah rakyat. Kalau rakyat, sekejap. Rakyat sama. Okey, rakyat sama macam tadi. Rakyat sama je. So, salin je balik daripada macam korang nak tulis rakyat mematuhi undang-undang, rakyat adalah penduduk dalam wilayah pengaruh, rakyat adalah rakyat setia kepada raja. Okey, tulis. Okey. Untuk seterusnya, L, lambang kebesaran. Lambang kebesaran. Lambang kebesaran ada apa? Siapa tahu lambang kebesaran? Lambang kesabaran. Kebesaran. Lambang kebesaran ni korang boleh bagi contoh tau. Kan kita selalu dengar nobat lah, regalia lah kan. Bagi je lah contoh. Okay, contoh lambang kebesaran. Nobat dan regalia. Lambang kebesaran. Sekejap, saya baca komen. Korang ni ada komen-komen. Chop kecap. Chop mohor. Chop. Kan? Chop kan? Tengok dalam buku teks chop kecap. Tapi saya rasa dia takkan tu penalize. Korang tulis cap ke chop. Okey, ni bukan bahasa Melayu. Okey. Nobat, regalia. Chop mohor pun boleh. Letaklah. Okey. Apa lagi satu kita nak explain ni? Lagi satu, dia identiti sebuah kerajaan dan keistimewaan Sultan. Okey, Sultan Melaka. Ataupun korang boleh cakap dia adalah simbol apa? Dia sebagai simbol apa? Simbol kedaulatan. Okey, kedaulatan. Okey, dah siap. Okey, itu untuk lambang kebesaran. Untuk yang akhir sekali, D. D tu adalah D tadi apa tadi? Allah lupa. D adalah daulat, kedaulatan, ya Allah. Okey. D. Kedaulatan. Kedaulatan korang nak explain apa? Cuba komen dekat bawah tu. Kalau kedaulatan sebuah negara. Cat rambutan. Okey. Si Agong apa ni? Kedaulatan. Tak, yang ni bukan YDPA. YDPA tu yang dah moden sekarang ni. Yang ni Kesultanan Melayu Melaka. Betul. Lambang kekuasaan tertinggi. Hak mutlak Sultan ataupun Raja. Okey, tulislah. Saya tulis satu je. Kenalah guna warna. Warna. Okey, sekejap. Saya menukar warna. Okey. Apa tadi? Oh, ya. Lambang kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi.
Oops. Okay. Dah siap. Dah siap. Okay. Ini adalah ciri negara bangsa Kerajaan Melayu. Lepas tu kita belajar ciri negara bangsa. Ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okay. Sekarang ni kita nak pergi kepada apa? Kita nak pergi kepada cara wilayah pengaruh diperoleh. Okay. Sekejap, kita guna warna apa pula? Oren. Okay. Cara wilayah pengaruh diperoleh. Dia ada JNT kan? Sekejap. JNT tadi kan? So, J tu apa? N tu apa? T tu apa? Okay. So, kita gunakan formula JNT tadi. Okay, J. Formula Akronim JNT. Okay, J tu adalah jajahan. Sekejap. Kan, jajahan kan? Saya tiba-tiba terlupa sekejap. Check balik. Sekejap. Tengok komen korang lah. Ya, jajahan. Okay. So, jajahan. N tu adalah naungan. Yang lagi satu taklukan. Tapi kita nak explain dua je dekat sini. Cuba teka kenapa saya tak nak explain taklukan. Cuba teka. Siapa tahu kenapa kita tak payah. Bukan tak payah explain. Tak nak explain. Tak nak explain si taklukan ni. Cuba teka. Wilayah taklukan ni apa sebenarnya? Tengok buku teks tu. Wilayah taklukan apa? Kenapa kita tak nak explain? Kenapa? Lah. Korang nak aku buka buku teks ke? Okay, kita tengok buku teks lah. Okay. Ke ada nota Tak ada. Buku teks sejarah. Ada ke buku teks sejarah dalam ni? Sejarah. Okey, tak ada. Cepatlah tengoklah dalam buku teks korang. Kenapa saya tak nak explain taklukan? Admin ni cikgu ke? Bukan. Saya bukan cikgu. Saya pun akan mengexam nanti. Okay? So, sebab malas. Tiada contoh taklukan. Takluk tu maksudnya apa? Memang benda tu memang dah dia punya. Memang rakyat tu dia tak perang ke, dia tak buat apa ke kan? Kan? Betul tak? Tengok wilayah yang diperoleh daripada jap. Dia akan jap. Kalau jajahan macam mana? Kita tengoklah dulu. Okay, kita go through satu persatu. Okay, jajahan. Jajahan ni adalah saya bukannya tak nak explain taklukan. Saya tak nak explain jajahan. Okay. Sekejap. Okay, kita start dengan naungan lah dulu. Okay, nanti kita saya tak nak explain jajahan. So, korang cari dulu point untuk jajahan. Saya akan explain untuk siapa ni? Naungan dengan taklukan je. Okay, naungan
dia akan menerima ketuanan. Okey. Terima ketuanan KMM. Kenapa dia terima ketuanan KMM? Okey, sebab sekejap. Kita padam dulu taklukan ni, tak muat. Ish. Cepatlah padam. Okey. Naungan ni dia terima daripada hasil daripada perkahwinan dan persahabatan. Kan? Kalau yang naungan ni. Lepas tu, kalau kita nak bagi contoh perkahwinan. Ya ke jajahan tak ada? Okey, jap. Okey. So, jap. Dah lupa dah. Perkahwinan. Perkahwinan siapa? Okey. Sultan Mansur dan juga love siapa? Puteri Majapahit. Okey. Puteri Kerajaan Majapahit. Majapahit. Ada je benda-benda ni dalam otak korang. Korang kena refresh je. Okey. Dia mengahwini putera gay ke? Puteri. Okey, dia mengahwini Puteri Majapahit. So dia dapat apa? Dia dapat Siantan. Siantan ni nama kawasan wilayah. Okey. Siantan. Okey. Okey. Fernandez. Okey, bukan. Okey, bukan. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada apa yang tadi? Lepas naungan T taklukan. Sekejap. Taklukan. Taklukan ni adalah apa? Taklukan hati awak tiba. Okey. So, taklukan adalah apa? Diperoleh melalui peperangan. Peperangan. Okey. Yang kedua, apa? Contoh dia adalah Pahang dan Kelantan. Bagi 2 contoh pun cukup. Pahang dan Kelantan. Pahang dengan Kelantan ni, KMM dapat sebab peperangan. Macam itulah sejarah kita, ya. Okey. Nanti saya share nota ni. Okey. So, korang ni komen bukan je korang komen kan? Yang jajahan ni dah confirm ke? Tak ada. Korang tengok buku teks ke tak? Korang ni risau tau. Sebab dalam nota saya dia tak ada. Dalam nota saya. Confirm tengok dah. Okay. So kita nak letak apa ni? Kita letak senyuman. Macam tu. Okay, dah siap. Okay. Seterusnya jom kita pergi dekat. Lepas ni kita nak buat apa pula? Ya. 1.3 keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Bukan udang-udang tapi undang-undang. Okey. So keunggulan. Keunggulan tu maksudnya apa? Murid-murid tiba. Okey. Keunggulan tu maksudnya keunggulan tu apa orang panggil? Kesempurnaan, keistimewaan yang dimiliki oleh kerajaan. Okey.
Tapi yang tu tak penting, okey? Dia suruh bagi maksud keunggulan. Seterusnya kita nak tengok bentuk sistem pentadbiran KMM. Okey. Bentuk sistem pentadbiran KMM. Dalam ni, okey, korang ada belajar tentang beberapa perkara tau. Yang ni secara ringkas, okey. Dia, kalau kita nak explain dia lengkap, tersusun, dan lancar. Ada 4 lancar dan berhierarki. Berhierarki. Ejaan tu hati-hati je lah. Okay. So, sistematik. Sistematik pun boleh. Okay. Tersusun tu sama maksud kan dengan sistematik. Boleh. So, yang kedua, korang dah belajar kan sistem apa? Pembesar apa? Sistem pembesar apa? Berapa lipatan? 4 lipatan. Okey. So inilah dia yang korang belajar dalam bentuk pentadbiran ni. Okey. Dia macam ni. Okey. Ni sultan. Astu. Okey, ni sultan. Lepas tu dia ada 4 pembesar. Siapa 4 pembesar ni? Siapa tahu lepas sultan, bawah sultan, bendahara lagi? Laksana Syahbandar. Syahbandar bawah lagi. Temenggung. Temenggung. Ya? Okey. Sekejap. So, dia ada... apa benda ni? Temenggung, Laksamana, Penghulu Bendahari dan juga Bendahari. Bendahari pula. Penghulu Bendahari dan juga Bendahara. Okey? Penghulu Bendahari. Okey. Apa tugu pula. Apa tugas Temenggung? Cik komen kat bawah tu. Tugas Temenggung. Tugasan Temenggung. Cepatlah bagilah tugasan Temenggung. Apa dia buat? Tidur. Tidur ke? Okey. So, sekejap. Tak payahlah nak explain tugas ni dulu. Kita pergi, kita explain yang ni dulu. Okay, yang ni yang ketiga, explanation dia. Okay, explanation yang ketiga, korang tulislah dalam ayat. Janganlah tulis dalam exam nanti, janganlah buat peta pokok macam ni. Cakap Sultan adalah pemerintah yang, ketua pemerintahan. Ketua dia. And then, dia dibantu oleh para pembesar. Okay, dibantu oleh pembesar berempat, iaitu Temenggung, Laksamana, siapa lagi ni? Penghulu Bendahari dan juga InsyaAllah Penghulu Bendahari. Kenapa dia tak nak highlight? Okay. Penghulu Bendahari dan juga Bendahari. Sekejap, saya zoom out je.
Uish, lain macam je. Kejap. Laptop saya dia ada problem sekejap. Okay. So, penghulu bendahari dan juga okay. Dan juga bendahara. Okay. So, apa lagi lepas ni kita nak explain apa pula? Menjaga keselamatan. Keselamatan. Okay. Ish. Apa dia tak nak? Okay, boleh lah tu. Okay, sekarang ni kita nak pergi seterusnya, kita nak explain apa pula. Okay, laksamana. Okay, Temenggung Keselamatan. Sekejap. Sebelum kita explain tu, kita ada lagi pembesar lain selain daripada 4 ni. Yang korang dok sebut-sebut lain daripada 4 ni tadi. Apa dia? Pembesar lain. Pembesar lain ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 contoh dia bagi kat dalam buku teks. Shah Bandar. Pembesar semua dia gelar pembesar. Bentara. Sultan yang paling tinggi. Okey, pengutip cukai kat pelabuhan. Macam je. Okey, tak apalah. Okey, pembesar lain korang boleh tulis. Bagilah contoh kan. Pembesar lain siapa? Apa tadi? Lupa dah. Shah Bandar. Shah Bandar. Bentara. Dan lain-lain lah. Hulu Balang apa semua tu. Okay. So, kalau Temenggung, dia keselamatan darat. Okay. Temenggung. Sekejap, kita tulis kecil-kecil je. Supaya korang tak nampak. Tak adalah. Nanti korang dapat nota ni, korang zoom lah. Okay. Korang boleh je zoom nota ni. Apa yang tadi? Keselamatan darat. Tak payahlah tulis keselamatan, saya tulis darat je. Lepas tu korang faham-faham lah darat. Okay. Ni darat. Lah. Darat. Lepas tu yang ni laut. Penghulu bendahari apa tugas dia? Penghulu bendahari. Penghulu bendahari dia akan perbendaharaan. Perbendaharaan tu apa? Dia macam kewangan lah. Okay? Dia macam berkaitan dengan perbendaharaan. Betul ke aku aja ni? Bendaharaan. Haraan. Kalau yang bendahara ni dia ada tugas-tugas penting. Bendahara ni ada banyak tau. Dia ketua pentadbir. Okay. Sebab apa? Sebab dia kena handle macam-macam tugas. Dia ada angkatan tentera, ketua angkatan tentera. AT tu angkatan tentera. Lepas tu dia ada dia jadi penasihat sultan. Penasihat. Okey, dah siap. Okey, banyak lagi lah. Korang tengoklah dalam buku teks tu. Okay. So, sekarang ni
Kalau pembesar-pembesar lain, sekejap. Okay, ada lagi point saya nak tulis ni. Sekejap Okay, kalau yang tu Syah Bandar, tugas dia Syah Bandar tugas dia adalah cukai di laut. Dia kutip cukai di laut. Kalau pembesar lain dekat tempat dia orang sendirilah. Okey, tempat-tempat pemerintahan dia orang sendiri. Okey. Jadi itu adalah bentuk sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada yang seterusnya, iaitu benda apa lagi yang penting Hukum Kanun Melaka. Okey. Hukum Kanun Melaka. Pelabuhan kat laut. Yang lain semua dia saya tulis apa? Cukai dekat laut lah, maksudnya pelabuhan. Pelabuhan tu kan dekat laut. Okey? Kan? Apalah korang ni? Nak sangat kan? Sini aku tulis. Sekejap, dia tengah loading. Nanti tiba-tiba dia mentiberan. Okey, kita tukar. Jadi, pelabuhan. Dah. Okey. Sekarang ni kita nak pergi dekat tu pula, Hukum Kanun Melaka. Sekejap. Apa tadi? Tadi dah guna warna orange. So, sekarang guna warna purple. Okay, so Hukum Kanun Melaka ni, okay. Hukum Kanun Melaka. Okay, kejap Sementara tu kan, korang meng-explain jap. Saya ada orang call jap
Buat apa tu? Okey, jom sambung. Okey. Hukum Kanan Melaka, hukum Kanan Melaka. So, hukum Kanan Melaka ni dia ada 4 benda. Bukan 4 benda. Betul lah 4 benda. Dia ada jenayah, sultan dan pembesar, dia punya peranan. Okey. Keluarga dan ekonomi. Okey. So apa? Tiba-tiba kan. Okey, so kita ada jenayah. Sekejap. Padamlah. Okay, so kita ada kes J. Kes J. Tiba-tiba kes J. So, K tu adalah keluarga. Kenapa jarak? Nanti tak cukup ruang. K, E, S, J. Kes J, K tu adalah keluarga. Dia berkaitan dengan keluarga. E tu adalah ekonomi. S tu adalah peranan sultan dan pembesar. Dan J tu adalah J tu ialah jenayah. Okey. Sekejap, sultan ni kita tulis sultan dan pembesar. Pembesar. Sekejap, saya dah on mic ke belum? Saya sendiri je cakap. Sorang-sorang. Okey. Korang komen apa ni? Banyak ni. Okey. So, jenayah, betul. Undang-undang. Betul lah. Okey. Okey, so dalam bidang kekeluargaan, dalam Kesultanan Melaka, hukum kanun Melaka, okey, dalam tu dia sebut tentang apa? Yang pertama, keharmonian dalam keluarga. Okey, keharmonian. Harmonian dalam keluarga. Seterusnya, yang kedua, dia sebut tentang apa? Dia sebut tentang menyelesaikan masalah keluarga. Okey, menyelesaikan masalah. Kita tulis menyelesaikan masalah je lah. Okey. Dia masalah apa? Masalah keluarga, masalah perkahwinan. Okey. Lepas tu ada contoh-contoh dia. Okey. Dia ada macam saksi perkahwinan. Dia kena ada 4 atau 2 orang saksi. And then saksi tu dia tak boleh hamba abdi dan juga wanita. Itu dia punya. Itulah contoh-contoh dia. Okey, untuk ekonomi. Ekonomi dia tentang peraturan urus niaga. Okey. Peraturan urus niaga. Okey, so apa peraturan urus niaga? Peraturan urus niaga ni mengawal perdagangan. Okey. Sekejap. Mengawal perdagangan. Okey, mengawal perdagangan ni macam untuk mengelakkan dia daripada maksudnya tak nak ada kesalahan dalam urus niaga tu. Okey, lepas tu dia tak nak bertentangan dengan
ajaran Islam. Okay. Sebab time Kesultanan Melayu Melaka ni Islam dah muncul dah. Okay. Okay, so seterusnya peranan Sultan dan Pembesar. Sultan dan Pembesar, peranan dia, okay, dia kata dia orang mesti arif dalam undang-undang. Okay. Mesti arif dalam undang-undang. Okay. So maksudnya contohnya kan, okay, contohnya Sultan dia akan melantik pembesar. Okay, so seterusnya kita pergi kat jenayah. Jenayah ni dia tentang benda yang menggugat. Okay, menggugat keamanan, keamanan ke keharmonian ke masyarakat, menggugat keharmonian masyarakat. Okay, so okay, dia ada pelbagai hukuman. Okay, yang kedua kita cakap dia ada pelbagai hukuman. Apa contoh perkara-perkara yang ada dalam jenayah dalam Sultan hukum kanun Melaka ni? Okay, contoh dia adalah membunuh dan juga mencuri. Macam tu. Okay. So itu adalah kes J. Kes J. So dia ada lagi satu tau. Undang-Undang Laut Melaka. Sekejap Undang-Undang Laut Melaka. Okay, Undang-Undang Laut Melaka. So untuk Undang-Undang Laut Melaka ni, kita ada peranan nakoda, pelayaran, jenayah dan juga percukaian. Itu Undang-Undang Laut Melaka. Yang tadi tu yang ada orang sebut percukaian tu dia bukan percukaian. Kalau untuk ni Undang-Undang Hukum Kanun Melaka ni dia ada ekonomi. Dia tak ada. Dalam buku teks kita tak ada. Yang ni dia gelar ekonomi bukan percukaian. Tapi untuk Undang-Undang Laut Melaka, okay, dia ada percukaian. Okay. So CNLJ. Dah siap? Tak adalah. Okay. Apa yang korang boleh buat CNLJ ni? C tu adalah cukai. Okay, percukaian. Okay. Kalau N tu nakoda. And then L tu adalah pelayaran. Pelayaran. Dan akhir sekali adalah percukaian. Okay. So itu adalah CNL. Percukaian. Apa benda aku ni? Bukan percukaian. Ya Allah. Nampak sangat tengah berangan tadi.
Okey, yang J tu adalah jenayah. Okey, sama jenayah. Jenayah. Okey, dalam ni dia ada nombor-nombor tau. Fasal berapa, fasal berapa, fasal berapa. So untuk cukai, dia ada point dia kata sistem dia sistematik dan adil. Okey, sistematik dan adil. Dan adil. Yang kedua, point dia adalah ada cukai, ada banyak cukai. Contoh cukai dia adalah cukai perjalanan. Okey. Cukai perjalanan. Dan juga cukai apa? Dan juga cukai dan juga hasil perniagaan. Cukai perjalanan dan cukai hasil perniagaan. Okey? Itu untuk percukaian. Adalah contoh-contoh dia macam fasal 6.3 bla bla bla. Okey, korang baca dalam teks tu. Okey? So apa deleted message tu? Siapa? Apa deleted message tu? Ya, saya share nota ni. Oh, Andres. Dah tiba. Mengumpat pasal. Korang ni macam-macam pula hari ni Kenapa agaknya? Ish. Okay. Dah. Nak sambung ni. Okay, jap. Betul ke? Betul lah. Nahkoda. Okay, untuk nahkoda dia dianggap sebagai raja di laut. Dia dianggap sebagai raja dalam pelayaran. Maksudnya orang lain kena patuhlah perintah nahkoda sebab dia raja dalam pelayaran macam tu. Okey. Apa tujuannya? Okey, tujuannya supaya poin kedua supaya apa? Supaya pelayaran selamat dan lancar. Selamat dan lancar. Lancar. Okey, lancar. Okey. So, yang seterusnya pelayaran. Pelayaran ni dia ada jelaskan tentang peranan siapa? Peranan jurumudi. Malim. Macam-macam lagi lah. Malim lah, jurubatu lah. Okey. Peranan. Kenapa N saya nampak macam R? Okey. So, seterusnya dia adalah kalau dia ya Allah. Pelayaran, okey. Dia malim, okey. Dia tentang malim. Okey, malim ni dia mesti pandai ilmu pelayaran tau. Okey. Malim. Arif ilmu pelayaran. Maksudnya dia tahu tentang ombak lah. Dia tahu tentang kedudukan bulan, bintang.
supaya pelayanan dia selamat. Dan lagi satu, malim ni kalau dia lalai, dia boleh dijatuhkan hukuman bunuh dekat malim ni. Okay? Macam tu. Okay. Nakoda. Captain Hooks. Tibalah korang ni. Ish. Sekejap, korang ada berapa? Saya tak boleh tengok ada berapa orang dalam voice chat ni. Mesti ramai. Cuba korang tengok ada berapa orang. Ramai juga. Kan ada berapa orang tu. Cakap lah. Saya tak boleh nak tengok. 100. Ya Allah, ramainya 200. 136. 133. Banyaklah tu. Okay. So, flirts paper tiba. Okay, so yang akhir sekali tentang jenayah. Okay, jenayah ni adalah sama. Dia menggugat keamanan ataupun ketenteraman, tapi dia bukan dia bukannya masyarakat, tapi dia menggugat ketenteraman isi kapal. Okay, ketenteraman isi kapal. Kita kelas mengeja hari ni. Tiba. Okay. So, lagi satu apa Lagi satu. Sedang mengingat. Dia sama juga. Contoh perbuatan dia adalah membunuh. Okay. Mencuri. Macam tu lah. Okay. Lepas tu ada lagi tau explanation dia. Macam fasal 5. Kalau ada orang tu dia berkelakuan jahat dan membunuh, maka orang tersebut dihukum mati. Macam tu. Banyaknya dihukum mati lah. Kalau malim dia lalai pun dihukum mati. Macam tu. Okay. So, CNLG ni apa korang nak letak? CNLG. Cara nak layan. J apa? Layan. Tiba dia aku ni. Okay. Semua benda nak buat akronim. Okay. Sebab saya tak ada. Saya tak ada buat. Jemah. Bolehlah jemah. Sekatilah korang ni. Ish. Mak jemah ke? Yang era FM tu. Okay. Dah lah. Okay. Orang ni ada-ada je mengumpat tentang saya di dalam komen tu. Okay. Min pendudukan Jepun. Tak boleh. Tiba. Okay. Sebab saya nak fokus topik yang tiba. Okay. Sekarang ni nanti maybe yang ni tak sempat tau. Pembentukan Malaysia dan cabaran. Okay. So sekarang ni kita nak tengok nationalism. Okay, nationalism. Yang pertama tadi tu adalah tentang apa? Topik apa? Bab 1, 3 dan 4. Warisan negara bangsa. Sekarang ni kita nak tengok nationalism. Sekejap. Tadi guna warna biru. Hijau pula. Nationalism. Maksud. Okay, maksud. Apakah maksud nationalism? Dia boleh tanya maksud. Okay, maksud dia perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Semangat kebangsaan. Berkaitan perjuangan, menentang penjajah.
gerakan mencapai kebebasan politik. Itu adalah nationalism. Okay. So, sekejap. Lepas tu dia ada pendapat-pendapat tokoh. Okay. Tapi saya rasa dia tak akan tanya. Dalam kertas 2 dia tak akan tanya apa pendapat tokoh ni, apa pendapat tokoh tu. Rasanya lah. Dia akan tanya apa maksud nationalism. Korang boleh masukkan daripada yang buku teks bagi ataupun daripada yang tokoh-tokoh tu bagi. Okay. So, nationalism. Nationalism ni dia berlaku kat banyak tempat kan. Ada dekat barat, ada dekat ada dekat macam-macam tempat lah. Ada dekat barat, ada dekat negara kita. Seluruh dunia ada berlaku gerakan ataupun kesedaran nationalism. So, itu adalah national. Saya buka yang ni lah. Mana hari tu saya ada nota saya save dekat dalam Telegram saya. Nota cukup makan namanya. Okey, nota cukup makan. Tingkatan 4. Tiba cukup makan. Okey. So. Apa ni? Okey, cikgu dia berkata besar. Warisan negara bangsat. Bukan, lain, jangan. Okey. Bukan, jangan macam tu. Tak elok. Okey. Okey. Ini bla 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 bla. Yang ni kita dah tadi. Bab 2 tertinggal ke? Oh, ni bab 2. Jelaskan maksud nasionalism, perasaan cinta mendalam terhadap bangsa dan negara. Sanggup berkorban. Faktor peranan agama. Dia gerakan Islam. Penulisan kreatif. Media cetak. Sistem pendidikan. Kemunculan golongan intelektual. Okey. Faktor pengaruh luar dan serantau. Kejayaan Jepun mengalahkan Rusia. Dia akan meningkatkan semangat penduduk tempatan. Kesan nasionalism. Kita dekat PES. Politik, ekonomi, sosial. Okey. PES tu adalah politik, ekonomi dan sosial. So, huraian dia adalah British menangkap, kalau politik British menangkap tokoh nasionalism. Kalau ekonomi, bangkitkan semangat berniaga. Kalau sosial, dia mendorong masyarakat Melayu belajar di madrasah. Okey. Kalau kepentingan semangat patriotik dalam kalangan rakyat Malaysia, okey, rukun negara. Okey. Kita ingat rukun negara je. Macam kan maka kami rakyat Malaysia berikrar. Seperti yang berikut. Ya Allah, dah lama tak apa itu ikrar, dah lupa. Yang pertama apa? Yes, nanti saya share. Sekejap. Yang pertama, kesetiaan kepada raja dan yang tu macam kedua. Yang pertama. Kepercayaan, yang pertama kepercayaan pada Tuhan. Tapi yang ni tak sesuai lah kita letak kepercayaan kepada Tuhan. Yang ni kita sesuai letak, kita start daripada raja. Okey? Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja dan negara. Sikap hormat kepada perlembagaan, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang. 4 ni pun dah cukup. Okey? Okey. So, macam itulah cara korang nak menjawab soalan ni. So, jelaskan dengan semangat patriotik.
Ni penting penting. Okay, so rasa macam mana nak tulis kat sini. Nanti korang tu lah, korang pergi tengok nota yang ni. Okay. So saya rasa sekarang ni dah pukul 11. Kita rehat. Entahlah. Korang nak buat kelas lagi ke? Macam rehat dulu. And lepas berapa barulah kita buat balik. Ke dah cukup untuk hari ni? Okay. Lah tiba super idol. Korang ni macam-macam pula message. Boleh, nak, okey je. Buat lagi lah. Ish korang ni. Okay. Time petang. Saya rasa nak buat malam lah. Malam. Malam boleh, malam. Malam ngantuk. Korang ni buat apa? Tak payah nak ngantuk-ngantuk. Okay? Okay, jap. Okay. Tak ngantuk. 8 hingga 10. Saya akan buat pukul 9. Saya buat pukul 9 sebab pukul 8 nanti yang Muslim semua kan nak solat kan nanti pukul 8. Solat isyak dulu baru join kelas ni. Jangan nak join lepas tu lupa solat isyak. Okay. So okay. Apa yang bing chilling ni? Ni ajaran sesat ni, Krislam. Jangan. Okay. Lah, isyak Sabah pukul 3. Memang hari tu saya pergi Sabah time bulan puasa kot. Best, buka puasa awal. Aduhai. Saya tak ingat bila saya pergi Sabah. Okay. Gula. Sekatilah. Okay, dah. Bye semua. Okay, sekian. Terima kasih. Ada orang nak request. Allow to Bye. speak. Bye. Okay. Terima kasih semua. Bye.